Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi PDPR kita untuk subjek pendidikan kesihatan ni kita sambung. Sebelum ni kita belajar penggunaan dengan makanan segera kan, yang kita buat burger, yang kamu lukis burger dekat buku kamu tu. Jadi hari ni kita sambung lagi topik tu, makanan segera undang derita. Apa yang dimasukkan dengan tajuk ni, undang derita ni, kita tengok penggunaan bahan asing seperti perisa, pewarna, pengawet dan bahan kimia di dalam makanan segera dan makanan yang diproses bertujuan untuk membantu penyediaan makanan dengan segera. Selain itu, bahan asing akan menambah rasa dan tempoh hayat makanan tersebut. Zeti menggunakan internet untuk mencari maklumat tentang kesan pengambilan makanan segera dan makanan yang diproses. Okey, ini apa yang dia dapat. Okey, kandungan gula yang sangat tinggi. Apa kesan dia? Nilai kalori yang tinggi dan nilai nutrien yang rendah. Kalori ini yang memberikan tenaga. Pentinglah. Tapi nanti cikgu akan cerita kenapa bila bagi tenaga ni dia jadi kesan yang tak bagus pula. Lepas tu nilai nutrien yang rendah. Sebab bila kandungan gula dah tinggi, jadi nutrien dia tak banyak dalam makanan tersebut. Jadi apa kesan dia lagi? Mengganggu metabolisme tubuh dan menjadi kalis insulin dan mengakibatkan penyakit seperti diabetes. Okey, bila kamu mengambil makanan yang tinggi kandungan gulanya, gula ni penting sebab gula ni dia bila kita proses dalam badan kita, dia akan jadi glukosa. Glukosa ni tenaga. Untuk kita hidup ni lah tenaga. Tu ada kaitan dengan kalori tadi tu. Tapi apabila kita terlampau banyak ada tenaga dalam badan yang tak digunakan, itu yang menyebabkan dia jadi lemak. Dan ada yang contoh macam insulin ni, dia yang membuatkan makanan yang kita makan tu dia jadi glukosa. Jadi bila dia tak digunakan, tak berpeluh, tak apa semua tu, maksudnya kamu makan, so kamu jadi, dia kesan dia pada apa? Salur darah kamu tu jadi kecil. Sebab apa? Banyak kandungan glukosa dalam salur darah. Sebab tu kalau kamu perasan orang yang badan besar ni, dia naik tangga dia mengah. Dia mengah sebab apa? Oksigen dia lambat sampai. Oksigen ni diangkut oleh darah kita lah. Jadi dia lambat sampai tu sebab apa? Salur darah tu kecil. Lepas tu diabetes ni kamu tahulah, penyakit kencing manis apa semua tu lah. Kena hati-hati. Lepas tu yang kedua, ketagihan terhadap makanan segera. Tidak mengamalkan makanan seimbang, merangsang keadaan obesiti dan diabetes. Sama jugalah. Obesiti ni gemuk yang melampau tu lah. Dan makanan segera, lapar makan. Makan apa yang tak payah masak apa semua, tak perlu ada penyediaan yang sihat. Ambil makanan segera, contohnya makan Maggi, keropok apa semua tu, yang ada pewarna apa semua tu, minumlah dengan air Mirinda, seronok lah dia. Tu yang menyebabkan perut memang kenyang, tapi risiko terhadap obesiti dan diabetes. Seterusnya, kandungan bahan-bahan kimia sintetik, perisa, pewarna, peluntur dan penstabil. Memasukkan bahan bertoksin dalam badan melalui pemakanan meningkatkan risiko penyakit kanser dan melemahkan sistem pertahanan badan. Benda ni bahaya sebab kita tak sedar kan. Sebab kebanyakan makanan-makanan segera ni, yang makanan-makanan ni ada digunakan bahan-bahan kimia untuk melanjutkan tempoh hayat dia. Yalah, kalau makanan yang sedang masak ni, kita masak ni, contoh kamu masak gulai masak tengah hari ni, petang tu itulah last waktu nak makan dia. Kalau malam tu pun, kalau mak kita panaskan lauk tu, mak kita tengok dulu kan, ada setengah gulai tu dah rosak dah. Tapi ada setengah makanan tu yang boleh tahan sampai lama. Sebab apa makanan segera ni boleh tahan lama? Sebab apa? Ada bahan kimia yang di dalam makanan tersebut tu lah, untuk bagi tempoh hayat dia tu lama. Sebab tu kamu tengok keropok lama tahan dia. Apa lagi? Pringles lah apa semua tu kan, lama. Sebab apa? Ada bahan kimia sintetik. Dia makan tu tak ada masalah, tapi bila berlebihan, tu yang bahaya. Dan dia yang paling bahaya ni, meningkatkan risiko penyakit kanser. Sebab bila ada bahan kimia, dia merangsang kanser dalam badan kita. Bila merangsang kanser, tu yang ada kanser tu lah. Dia merangsang sebab ada bahan kimia dalam badan kita yang merangsang kanser kita tu. Okay? Seterusnya, penggunaan tenaga sedikit untuk menghadamkan makanan segera dan makanan yang diproses. Maksudnya bila makanan segera ni, kita kurang guna tenaga untuk kita proses makanan tu. Kesannya apa? Pengambilan dan penggunaan tenaga kalori yang tidak seimbang. Yalah, makanan yang masuk tu kalori dia banyak, tapi kita
tak keluarkan tenaga yang sepatutnya. Sebab tu bila tak guna tenaga yang ada tu, dia jadi lemak. Tu yang bila lemak, obesity lah. Penyakit jantung sebab apa? Salur darah tadi tersumbat. Sebab apa? Badan dia dah meningkat, berat badan dia bertambah, dan diabetes. Sebab tu kamu waktu sekolah rendah ni, kita belajar bersama supaya jadi peringatan kamu. Sebab kanak-kanak lah kan yang suka makan benda-benda macam ni, kena beringat. Yang terakhir sekali, kandungan serat yang rendah kurang membantu proses penghadaman, kawalan tahap kolesterol dan kawalan berat badan. Ialah serat. Sebab bila kita makan kandungan serat ni, kandungan serat tu kebanyakannya dah hilang, dah musnah lah. Jadi bila hilanglah nutrien-nutrien dalam makanan tu, dia menyebabkan proses penghadaman kita tu sedikit terganggu. Kawalan kolesterol dalam darah, lepas tu berat badan, samalah macam obesity tu. Jadi kesimpulannya, apa yang cikgu nak terang kat sini, kesan-kesan kat sini ni supaya kamu sedar, apa yang kita makan tu semuanya memberi implikasi terhadap badan kita. Jadi kamu makan tu kamu ingat, dalam usia kamu ni yang memang sepatutnya memang banyak makan, maksudnya ialah kamu kecil lagi, semua benda kamu nak rasa kan. Bila dah besar, dah meningkat usia, macam cikgu dah tahu ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Macam atuk nenek kita, tu tak boleh makan, nanti badan jadi gatal-gatal lah apa. Bila macam kamu yang masih muda ni, memang semua benda tu memang patut kita rasa, supaya kita tahu badan kita. Tapi bila kita dah tahu, dah belajar topik ni, kamu sedar apa yang patut kamu buat. Bila kamu makan, ni terlampau banyak, dan kamu boleh nasihatkan ahli keluarga kamu. Tu maksud cikgu lah. Okay, jadi setakat ni saja penerangan cikgu. Jadi untuk tugasan kamu, mudah saja. Post nanti video cikgu dalam YouTube ni, post, nanti kamu akan salin ni dalam buku tulisan kamu, buku tulis kamu, buku pendidikan kesihatan. Buat sebiji macam ni lah, sama betul macam ni. Kalau dalam buku pendidikan tu, dalam muka surat 17, itu saja. Kamu salin balik. Tajuk dia yang atas, makanan segera undang derita, supaya kamu ingatlah apa benda yang kamu pelajari hari ini. Sekian saja dari cikgu. Sekian, terima kasih dan stay safe.